أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير يا فتاح يا فتاح يا عليم يا عليم وبك نستعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kepada Allah. Hari ini adalah hari Rabu bersamaan 2 Jun 2021, 21 Syawal 1442 Hijrah. Pengajian pukul 9.30 pagi, iaitu sambungan tafsir harfiah surah Al-Mulk ayat yang ke-9. Waalaikumsalam warahmatullahi kepada semua ibu ayah yang memberikan salam ya, insyaAllah. Ayat yang ke-9 kan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu bala qad ja'ana nadhirun فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير صدق الله العظيم. Ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, qalu mereka berkata, qalu mereka berkata, fi'il madhi, mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah huruf waw, itu fa'ilnya. Qalu mereka berkata, ibu ayah mereka itu siapa? Waalaikumsalam semua ya, Masya Allah. Siapa mereka itu ibu ayah? Berdasarkan ayat sebelumnya, kita belajar semalam, mereka adalah ahli neraka. Orang kafir yang masuk neraka, ibu ayah ya. Ahli neraka ataupun orang-orang kafir yang masuk neraka itu, mereka berkata ni jawab kepada soalan malaikat sebelumnya, alam ya'tikum nazir. Ayat 8 di hujung itu, para malaikat yang menjaga neraka bertanya, alam ya'tikum nazir, tidakkah datang kepada kalian semua nazir, seseorang pemberi peringatan. Maksudnya kat dunia dulu mesti ada pemberi peringatan yang Allah Ta'ala berikan, yang Allah Ta'ala utuskan, sama ada para nabi, para rasul ataupun para pewaris nabi dan rasul, memberi peringatan kepada kamu, tapi kamu tak nak mengambil peringatan tersebut. Ibu ayah, adakah Allah Ta'ala akan azab satu orang tanpa Allah Ta'ala bagi peringatan dulu? Ada tak Allah Ta'ala, kalau Allah Ta'ala azab hambanya, padahal hambanya tak pernah diberitahu pun mengenai akhirat, mengenai dakwah Islam dan sebagainya, Allah Ta'ala takkan azab. Allah Ta'ala maha adil, dia akan bagi peringatan,
akan sampaikan dakwah dulu kepada hamba dia itu melalui para rasul, para nabi ataupun para da'i, para ulama. Jadi mereka menjawab qalu bala, bahkan. Jadi buaya bala ni kita panggil jawab kepada soalan tadi. Bahkan. Maksudnya nak bagi tahu memang ada. Masa tu ibu ayah, kenapa mereka mengaku terus mengaku? Ada. Apa? Dengan harapan, konon-kononnya, kalau jawab soalan malaikat, malaikat duduk tanya tu, tanya nak sakitkan hati. Dekat dunia dulu tak ada ke yang bagi peringatan pada kamu? Ada. Jawab ni bersungguh-sungguh jawab ada, supaya dengan harapan kalau jawab macam tu, mana tahu malaikat kesian ke apa ke, tak apalah, kau dah jawab, kau dah kata betul, aku tolong kau. Tak ada ibu ayah. Masa tu dah tak guna dah. Masa tu nak mengaku macam mana pun dah tak guna dah. Dah tak guna kerana apa? Kerana iman ketika nyawa dah sampai di tenggorokan, lepas dari itu mati, masuk kubur dan seterusnya, iman tu dah tak berkira, dah tak dikira. Iman nak dikira sebelum daripada itu ibu ayah ya. Bala, bahkan qad ja'ana nazirun. Ibu ayah, ja'a kan fi'il madhi. Ja'a itu fi'il madhi. Sebelumnya ada qad. Bila qad masuk pada fi'il madhi, memberi mana apa ibu ayah? Dia memberi mana takkid, penegasan. Dia untuk menegaskan lagi. Kita boleh kata takkid ataupun tahqiq. Untuk ni kita boleh kata takkid boleh, tahqiq boleh, tahaqaf yaqaf, tahqiq. Tahqiq ni sama juga untuk menguatkan lagi makna lah. Tahqiq. Okey. Kalau ada orang kata, ya, mereka berkata, ya, telah datang kepada kami pemberi peringatan. Tetapi ayat ini dikuatkan dengan qad. Qad bila masuk pada fi'il madhi memberi makna takkid boleh, ataupun tahqiq ataupun taqrib, memberi makna dah hampir. Di sini memberi makna takkid ataupun tahqiq. Kalau kata ja'a, qalu bala ja'ana nadhir pun boleh. Tetapi mereka menggunakan qad ja'ana. Ayat ni Allah gunakan qad ja'ana merujuk kepada apa yang mereka katakan. Jadi di situ ada makna tegas. Mungkin maknanya terjemahnya sesungguhnya. Okey, apa terjemahnya ibu ayah? Qad ja'ana ada tak sesungguhnya? Mereka berkata sesungguhnya, ada tak sesungguhnya? Ataupun betul-betul? Ada kan? Kenapa ada sesungguhnya? Kerana ada qad. Kerana ada qad yang masuk pada fi'il madhi. Di sini ibu ayah, apa tujuan dia? Qad menunjukkan mereka punya jawab tu jawab betul-betul ke main-main. Mereka punya jawab pada ketika itu kepada para malaikat, jawapan yang ala kadar ke jawapan yang betul-betul sungguh. Betul. Jawapan yang sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh mereka jawab, mereka mengaku memang betul-betul ada, kami mengaku betul. Pasal apa? Dah nampak neraka kat depan dan mereka sedang dicampak ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Boleh boyah ya. Okey. Qad ja'ana, ja'a fi'il madhi, mana fa'ilnya ibu ayah? Telah datang. Apa yang telah datang? Siapa yang telah datang? Nazir, betul Ibu Khairiyah. Nazirun, itulah fa'il kepada ja'a. Cuma fa'il tu muakhar. Kerana dia ada maf'ul bihi yang muqaddam. Na tu maf'ul bihi muqaddam. Telah datang kepada kami oleh seorang pemberi peringatan. Jadi yang datang tu seorang pemberi peringatan. Dan na tu kami maf'ul bihi. Okey? Kita panggil maf'ul bihi muqaddam. Dhamir mansub muttasil. Ja'ana nazir. Qad ja'ana nazir. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan. Okey ibu ayah. Saya ada cakap pada ayat sebelum ni, di antara kegunaan huruf fa. Kalau saya kata ja'a zaidun wa hasanun. Ja'a zaidun wa hasanun. Siapa yang datang dulu? Kalau saya gunakan waw. Siapa datang dulu? Boleh tak kalau dua-dua salah seorang datang dulu, boleh tak? Ja'a zaidun wa hasanun. Boleh tak? Kita kata mungkin Zaid datang dulu, mungkin Hasan datang dulu. Boleh tak kita cakap macam tu? Telah datang oleh Zaid dan Hasan. Okey. Ibu Maimunah kata tak boleh. Yang lain macam mana? Dengar betul-betul ibu ayah. Telah datang oleh Zaid dan Hasan. Ibu ayah, bila saya gunakan waw,
Dia dia tak kisah. Mungkin yang saya sebutkan kemudian tu dia yang datang dulu. Pasal saya gunakan dan. Dalam datang oleh Zaid dan Hasan. Okey. Kalau saya kata telah datang ja'a Zaidun au Hasanun. Boleh tak saya kata dua-dua datang? Ja'a Zaidun au Hasanun. Tak boleh, mesti salah seorang. Salah seorang. Okey. Dan saya kata ja'a Zaidun, kalau saya kata ja'a Zaidun summa Hasanun. Ja'a Zaidun summa Hasanun, siapa datang dulu? Zaidun datang dulu, betul. Ja'a Zaidun summa Hasanun. Zaid datang dulu. Cuma Hasan tu ada boleh tak kita nak kata Hasan tu datang betul-betul selepas ke, ataupun mungkin datang lambat sikit ke? Jadi kalau ja'a Zaidun summa Hasanun, Hasan tu dia datang kemudian, tapi kemudian tu boleh jadi cepat, boleh jadi lambat, boleh jadi sederhana tempoh dia, ibu. Tapi kalau saya kata ja'a Zaidun fa Hasanun, ja'a Zaidun fa Hasanun, Zaid telah datang fa Hasanun, sejurus selepas itu fa terjemah fa, sejurus selepas itu serta merta, betul. Serta merta Hasan pun datang. Tapi siapa datang dulu? Siapa datang dulu, ibu? Zaid datang dulu, Hasan datang kemudian. Tapi Hasan tu datang sejurus selepas Zaid datang. Zaid masuk aja, Hasan pun masuk. Itu kegunaan huruf fa. Fa memberi makna, ada makna selepas, tapi selepas itu sejurus selepas, bukan lama ke sederhana ke, memang sejurus selepas. Jadi kat sini macam mana? Maksudnya apa, ibu ayah? Orang-orang kafir ni yang dalam ayat ni, datang saja Rasul, datang saja pemberi peringatan, dia orang dengar tak? Dengar tak peringatan tu, ibu ayah? Datang pemberi peringatan, ada tak dia orang bagi masa nak dengar? Ada tak dia orang bagi masa nak dengar, ataupun dia orang buka hati nak dengar dulu? Ada tak? Tak ada. Datang terus reject. Datang saja Rasul, datang saja Nabi, datang saja pada ulama, datang saja pada pendakwah, terus reject. Dah balik. Apa tak nak dengar, contoh macam itulah, ibu ayah ya. Jadi fakazzabna, maka, ataupun lalu, terjemahnya lalu. Paling sesuai terjemah lalu lah. Betul tak terjemahnya apa, ibu ayah? Quran terjemah ibu ayah ada tak lalu? Lalu ke maka? Kalau lalu lagi cantik. Lalu kan? Lalu maksudnya, lalu itu ramai terjemah lalu, ada juga terjemah maka, ibu Hashimah. Tapi saya lebih suka terjemah lalu, menunjukkan memang datang saja lalu kami dustakan. Ibu ayah nampak tak? Sekarang ibu ayah nampak tak? Mereka betul-betul mengaku, tak ada kona-kona dah. Mereka betul-betul mengaku tak ada kona-kona. Tak ada kona dah. Biasa dia orang kan datang, tapi kami dengar dulu. Sebenarnya kami ni bukannya tak nak dengar langsung, kami dengar. Tapi kami tak boleh terima. Tak. Dalam ayat ni mereka mengaku terus. Ya betul, datang. Dan kami mengaku memang kami ni tak nak dengar cakap diorang. Kami dustakan diorang. Terus mengaku. Ibu ayah nampak tak? Dengan fa ini menunjukkan mereka terus mengaku salah. Nampak tak, ibu ayah? Dengan menggunakan huruf fa, dan fa ni memberi makna sejurus selepas. Maksudnya para Nabi ni, para Rasul datang saja, kami terus dustakan. Kami mengaku. Punya diorang nak mengaku salah, semata-mata nak harapkan belas ihsan pada malaikat untuk lepaskan daripada neraka Allah Ta'ala. Siapa ni? Orang-orang kafir. Kita minta lindung daripada Allah Ta'ala, ibu ayah, insyaAllah ya. Fakazzabna. Okay. Kazzabna daripada kazzaba dengan sabdu pada zal. Kazzaba bab taf'il. Kazzaba yukazzibu takziban. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan, maksudnya mendustakan. Betul, Ibu Zabidah, mendustakan. Sama tak berdusta dengan mendustakan? Tak sama, ibu ayah. Kalau berdusta, kazaba yakzibu. Kazaba sulasi mujarrad. Kazaba berdusta. Tapi kalau mendustakan, kazaba. Okey. Contoh saya kata, Fir'aun berdusta. Siapa yang menipu? Fir'aun berdusta. Siapa yang menipu sekarang? Fir'aun berdusta. Fir'aun yang menipu. Fir'aun berdusta.
Tapi kalau saya kata Fir'aun mendustakan. Fir'aun mendustakan. Jadi Fir'aun, dalam ayat Fir'aun mendustakan, adakah dia berdusta ataupun dia menganggap orang lain berdusta? Fir'aun mendustakan Nabi Musa, maksudnya Fir'aun berkata, menuduh Nabi Musa itu tipu. Itu mendustakan. Mendustakan maksudnya dia menganggap orang lain menipu. Dia ada maf'ul bihi dia. Jadi ibu ayah, fakazzabna, maka kami telah mendustakan. Maksudnya kami datang pada Nabi, datang pada Rasul, kami mendustakan. Kamu semua ni menipu semua ni. Mana ada? Mana ada Tuhan turunkan wahyu? Betul. Menganggap orang lain berdusta. Betul. Jadi ibu ayat jelas ya. Fakazzabna, maka kami mendustakan pada Rasul tersebut. Wa qulna, bukan saja mendustakan. Dan kami kata, nampak tak? Diorang punya ayat masa nak campak dalam neraka tu, punya menyesal, punya nakkan kasihannya malaikat, mengaku habis. Soalan malaikat apa? Alam ya'tikum nazir. Tidakkah datang kepada kamu pemberi peringatan? Jawapannya apa ibu kalau kita jawab? Awak dah makan ke belum? Apa jawab kita? Sama ada dah atau belum. Sama ada dah atau belum. Kan? Dah atau belum. Tapi macam mana kalau kita? Awak dah makan ke belum? Saya belum makan. Saya ni bukan apa, makanan pula, kan? Tak ada nak explain sangat, tapi bila tanya pendek, explain panjang, mesti ada sebab. Kan? Jadi boy di sini tanya pendek, jawab pendek je lah. Tetapi mereka jawab panjang kerana mereka nakkan kesiannya malaikat pada mereka. Sekarang ni kami kata betul, kami cakap betul ni, tolonglah kesian kat kami. Kami mengaku sangat. Kami mengaku kami ni jahat, kami mengaku kami ni salah, kami mengaku salah. Nampak tak ibu ayah? Satu orang gangster macam mana pun, bila dah pistol dah ada kat sini, alah dalam drama bolehlah menipu, tak takut mati semua, tu drama, filem bolehlah. Tapi kalau betul-betul pistol kat sini ibu ayah, betul-betul pistol kat sini, gangster macam mana pun, dia akan sorry. Wah mengaku salah. Wah tak ganggu you lagi. Contohlah macam tu kan. Ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, mati ni orang macam mana pun, kecuali kalau dia memang nak beriman pada Allah, rindu pada Allah, memang dia nak tunggu mati je. Mati saja yang menyebabkan dia dapat berjumpa dengan Allah Ta'ala. Mati itu dirindui oleh mereka. Kalau orang beriman yang hati mereka melekat, rindu pada Allah Ta'ala, sentiasa menunggu-nunggu mati. Dah bersedia nak mati dah. Pasal apa? Mereka, itulah kematian, itulah syarat nak berjumpa dengan Allah Ta'ala. Tapi orang tak beriman pada Allah, yang tak beriman pada hari akhirat, mereka mana nak mati. Hatta Fir'aun sekalipun, ketika mana nyawa dah sampai sini, dah sampai ke tenggorokan, kata aku beriman dengan Tuhannya Bani Israel. Dia tak kata aku beriman dengan Tuhannya Nabi Musa. Dia telah menghina diri dia, macam mana Bani Israel yang dia hina. Dia kata aku pun macam Bani Israel juga, beriman dengan Tuhan yang sama. Tapi Allah Ta'ala dah tak pandang. Jadi di sini mereka telah mengaku wa qulna, dan kami kata, qulna fi'il madhi kotak ke-14 daripada qala yaqulu, berkata. Wa qulna, dan kami kata, apa yang kami kata? Kami tu siapa? Ahli neraka tu. Ma nazzalallah. Ma tu ma apa ibu ayah? Apa nama ma tu? Apa nama ma tu ibu ayah? Ma nazzala. Ma tu betul ibu Khadijah, ma nafiyah, betul. Ma nafiyah. Okey, ma nafiyah. Nazzala fi'il madhi daripada bab taf'il. Nazzala yunazzilu tanzilan. Nazzala maknanya menurunkan. Nuzul Al-Quran. Nuzul, turunnya Al-Quran, ya. Nazzala menurunkan. Jadi, wa qulna, dan kami berkata, ma nazzalallah. Tidaklah nazzala menurunkan. Siapa yang menurunkan? Allahu fa'il kepada nazzala. Tidaklah menurunkan oleh Allah Ta'ala min syai'in, daripada sesuatu apapun. Okey, ibu sekejap ya. Kalau kita baca, kalau kita sebut Allah Ta'ala tidak menurunkan sesuatu apapun, boleh faham tak? Boleh faham tak? Allah Ta'ala tidak menurunkan sesuatu apapun. Boleh faham tak terjemah ni? Boleh dah, saya rasa boleh dah kan. Allah Ta'ala tak menurunkan sesuatu apapun, maksudnya wahyu lah. Mereka kata pada Nabi, wahai orang yang mengaku Nabi, Allah Ta'ala tak turunkan apa pun lah.
kan? Tapi di sini ada min. Allah Ta'ala tidak menurunkan daripada sesuatu apa pun boleh juga kan. Tapi kalau tanpa daripada, boleh ke tak boleh? Allah Ta'ala tidak menurunkan daripada sesuatu apa pun, tak sebut daripada, boleh ke tak boleh? Boleh kan? Kalau tak sebut daripada pun boleh. Bermakna di sini buaya min itu kita panggil min tambahan, min zaidah. Min itu kita panggil min tambahan, min zaidah. Dalam bahasa Arab ada huruf-huruf tambahan yang ditambah tapi ada tujuan untuk mempercantikkan ayat tu. Kita bahasa Melayu kita tak nampak, tapi bahasa Arab ni indah. Huruf-huruf yang ditambah biasanya dia pasti akan memberi makna yang tertentu. Memberi makna yang tertentu. Dan di sini min syai' kita panggil min tu zaidah, syai'in tu majrur je lah. Okey. Itulah ibuayahnya. Okey. Jadi kalau Quran terjemah ibuayah, tiba-tiba min tu orang tak terjemah, penterjemah tak terjemahkan. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Jadi mereka kata ma nazzalallah, tidaklah Allah Ta'ala menurunkan min syai'in daripada sesuatu apa pun. Allah Ta'ala tak turunkan apa pun. Okay. In antum illa fi dhalalin kabir. Okey, ibu ayah tengok in. Biasanya ibu ayah, in ini biasanya in memberi makna apa? Biasanya in lah, insya-Allah. Biasanya in memberi makna apa? Jika kan, betul. Biasanya in memberi makna jika, in syartiyah. Tapi ibu ayah tengok, kalau huruf in, kalau selang berapa huruf, selang berapa kalimah ada illa. Selang satu kalimah ke, selang beberapa kalimah ada illa, maka in di sini memberi makna in nafiyah. In memberi makna nafi sekarang ni. Ibu ayah tengok ada tak illa selepasnya? Ada illa kan? Bermakna in di sini kerana ada illa selepasnya, maka in di sini memberi makna nafi. Mesti terjemahnya tidak ataupun tidaklah. Apa terjemah in ibu ayah? Biasanya in terjemah jika, di sini in terjemah tidaklah. Betul, terjemahnya tidaklah. Tidak ataupun tidaklah ya. Jadi tandanya kita nak kenal in, kalau selepasnya ada illa, selang satu ataupun dua kalimah ada illa, maka in itu memberi makna nafi. Jadi tidaklah antum, kamu semua. Siapa kata ni? Orang-orang kafir itu kata, orang-orang kafir yang sedang dijampak dalam neraka, mereka membuat pengakuan. Inilah kata-kata kami dulu. Kami kata apa? Mereka kata. Kami kata apa? Kami kata pada rasul yang diutuskan pada kami, yang sekarang kami dah mengaku memang rasul, tapi dah lambat. Okay. Kamu semua ni, dulu kami kata, kamu semua ni, in antum illa, tidaklah kamu semua melainkan fi dhalalin kabir, berada dalam dhalal, kesesatan, bukan kesesatan biasa, kabir, sesat yang besar. Kabir yang besar. Ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, macam-macam dah. Ibu, zaman sekarang ni kalau kita nak bawa agama Allah Ta'ala, kita nak bawa agama Allah Ta'ala, orang akan pandang macam-macam. Contoh, ingat, ibu nak tanya ibu ayah, masa zaman ibu ayah dulu, masa kecil-kecil dulu, ibu ayah, kalau ibu ayah semayang duha ke semayang isyraq, ada tak buat dulu? Zaman dulu ada tak diajar untuk duha, untuk semayang isyraq zaman dulu, masa ibu kecil-kecil dulu? Tak ada kan? Tak ada. Saya ingat lagi guru saya beritahu, masa dia kecil dulu, masa mula-mula dapat usaha dakwah ni, usaha dakwah tabligh lah. Masa tu dah mula jaga sembahyang duha semua kan. Bila kat rumah mak dia kata, anakku ni dah sesat dah, sembahyang apa belah nanti macam ni. Sesat subuh ni sembahyang apa ni? Dah kena sesat dah. Pasal orang tak faham dulu, tak faham. Saya ingat dulu, Allahu Akbar. Seorang makcik ni, saya ajar anak dia, itulah tak apa ibu. Allah Ta'ala ajarkan, tak apa. Ibu ayah dulu, masa saya mula ikut dakwah dulu, saya cerita semalam kan, kita dah mula makan pakai talam, duduk ikut sunnah semua. Saya pun ajak dah anak makcik tu makan sama, duduk macam tu. Anak dia pun, balik rumah pun amalkan, dah mak dia kata pada saya, anak aku tu makan macam Cina kalah judi. Ya Allah saya. Macam Cina kalah judi. Oh, mak ibu tapi dah buat. Alhamdulillah, insyaAllah, bagus dah, Masya Allah. Betul. Macam Cina kalah judi. Allahu Akbar.
Ujian lah, ujian, tak apalah kan. Belum lagi janggut ni macam kambing dan sebagainya, tak apalah. Hantu kom-kom tu. Hantu kom-kom. Ibu sempat tak zaman hantu kom-kom? Hantu kom-kom. Ingat tak, sempat tak zaman hantu kom-kom? Orang pakai purdah semua hantu kom-kom. Orang takut-takutkan hantu kom-kom. Saya pun masa saya kecil-kecil pun kena. Jangan. Hantu aku nampak hantu kom-kom. Hantu kom-kom tu benda. Dia tutup semua, nampak mata je. Saya kecil lagi mana saya tahu. Saya pun tengok takut lah. Rupanya ya Allah. Kesian tengok. Pakai tak orang betul ni boy. Jadi ujian lah. Tak apalah. Betul tak Ibu Ayah, ingat tak? Saya kongsikan Ibu Ayah. Masa zaman 80-an dulu, terutama 80-an lah, saya hidup zaman tu kan. Betul tak? Kata-kata gagak betul Ibu. Zaman 80-an dulu, dengan TV, apa yang ada Ibu Ayah? Agama. 2 je, betul tak? Tahun 80-an 2 je. Satu, Forum Perdana Ehwal Islam. Dia punya moderatornya Datuk Hassan Ali. Dia punya ahli panel semua power. Arwah, dah arwah semua dah kebanyakannya. Kan? Yang best masa tu. Dan ingat tak masa 80-an dulu, awal 90-an, 80-an, Ibu Ayah, hari Khamis malam Jumaat lengang jalan raya. Perasan tak? Jalan raya lengang. Pasal apa lengang? Pasal orang-orang kita nak duduk depan TV nak tengok Forum Perdana Ehwal Islam. Betul ke saya kalau saya salah? Saya rasa betul. Betul Ibu Ayah kan? Itu satu fenomena. Dia berlawan dengan satu lagi rancangan. Rancangan hiburan minggu ini hari Sabtu malam Ahad. Hiburan minggu ini, Sabtu malam Ahad, itu untuk artis. Khamis malam Jumaat, itu untuk Islam. Islamik punya rancangan yang best live. Sekarang ni, jadi saya faham dah kalau masa tu, Ibu Ayah tak faham agama sangat ke apa, kita faham. Zaman 60-an, 70-an lagi lah. Qari'ah pun pakai tudung nampak jambul. Qari'ah tu pakai tudung nampak jambul. Ustazah tu. Kan? Tak. Masa tu dah kuat iman lah masa tu. Masa tu Ibu Ayah dah kuat iman dah masa tu. Tapi sekarang ni tak boleh lah macam tu. Sekarang ni Allah Ta'ala dah buka TV celik mata pagi je. Semua TV berebut. Saya tak tahulah, rumah saya tak ada TV, rancangan TV. Tapi saya tahulah ada hijrahnya, ada TV1, TV2, TV3, TV9, masing-masing buat rancangan TV. Tanyalah ustaz dan sebagainya. Lagi macam-macam, Quran Times, macam-macam rancangan ada. Petang-petang, forum itu, forum ini. Macam Yasin kan. Jadi Ibu Ayah, zaman sekarang ni hairan. Pelik kalau masih ada yang buka aurat. Pelik kalau ibu-ibu biarkan anak-anak ibu perempuan buka aurat, pelik sangat. Pasal rancangan TV dah banyak. Takkan ibu-ibu tak tunjuk kat diorang ni. Ibu Ayah, hati-hati Ibu Ayah ya, insya-Allah. Tolonglah jaga. Pelik, itu yang pelik. Zaman ibu-ibu dulu pelik kalau tutup aurat sempurna. Zaman sekarang pelik kalau masih lagi tak tutup aurat. Pelik sangat. Ibu Ayah, kena jaga insya-Allah. Baca Quran pun kena tutup aurat ustaz. Apa Ibu? Nak baca Quran pun kena tutup aurat. Ya betul. Baca Quran tutup aurat betul Ibu. Adab tu adab dengan Quran betul Ibu ya. Okey. Jadi in antum illa fi dhalalin kabir. Kamu semua ni sesat. Zaman dulu pakai selendang betul Pak pakai selendang. Pakai selendang tu kira dah solehah lah. Pakai selendang tu kan. Mengaji bawa mukaddam, pakai selendang, pakai baju kurung kan, balik rumah, pergi rumah ustazah semua kan. Okey, dah berumur tak pakai tudung Ibu, kita doakan. Bagi hidayah tu Allah Ta'ala bukan kita. Kita doakan dan cuma kita jangan pandang lekeh pada dia. Kita doakan, ya Allah, kesian dia, ya Allah. Kita pandang yang rasa kasihan, ya Allah, kesian, ya Allah. Janganlah kau ambil nyawa dia sebelum dia pakai tutup aurat sempurna, ya Allah. Jangan ambil nyawa dia dulu, ya Allah. Ya Allah, bagi dia hidayah, ya Allah. Pakai tutup sempurna, ya Allah, tutup aurat sempurna. Dan taubat baru kau ambil nyawa dia, Allah Ta'ala nak ambil lah. Kita akan ada rasa sayang dan kesian pada umat ni. Ibu yang kita dakwah, kita punya dakwah adalah ajak manusia cintakan Allah. Dakwah kita adalah ajak manusia untuk kejar akhirat, kejar syurga. Dakwah kita bukan hukum orang. Itu bukan dakwah hukum orang. Kita ni pergi majlis ilmu, kita dah tutup aurat sempurna, tiba-tiba orang tak pakai macam tu, kita dia ni kita jangan tu. Kita doakan dia. Kami diajar di Madrasah Sitaling, guru-guru saya tabligh semua mengajar. Kalau kita kena orang campak tahi ke apa ke, maksudnya bahasa kasarnya orang lu hina kita macam mana pun jangan balas. Dia senyum je. Ustaz-ustaz saya macam tu. Dia tunjuk macam tu.
Kami ni pada pelajar di sekeliling tak dibenarkan untuk balas apa jua kejahatan dengan kejahatan. Kami diajar untuk balas dengan doa. Okey, siapa yang bila kita pergi berdakwah rumah ke rumah tu, tabligh pergi rumah ke rumah tu, orang halau ke apa ke, jangan marah, senyap. Jangan marah, jangan balas balik. Kamu catat nama dia. Kalau nama dia tak tahu, tak apalah, kamu cakap hamba Allah ya rumah sekian-sekian ya Allah, malam kamu bangun tahajud doa menangis. Ya Allah, bagilah hidayah pada dia, ya Allah, bagilah hidayah pada dia, ya Allah, bagilah hidayah pada dia, ya Allah. Kita doa menangis. Kita diajar macam tu. Ibu ayah, kami diajar macam tu. Dan kami diajar supaya ingat, semua usaha dakwah yang kita buat pada siang hari itu hanya 10% saja. Hanya 10% saja. Hakikatnya yang bagi hidayah Allah, kita tarik rahmat daripada Allah. Setiap malam kita tahajud, doa sebut nama dia orang. Ya Allah, bagi tadi ya Allah, siang tadi ya Allah, aku berdakwah, aku ajak dia ya Allah. Tapi dia tak nak ikut ya Allah. Dia tak nak ikut ya Allah. Ya Allah, aku sayang dia ya Allah kerana engkau ya Allah. Dia juga hamba engkau ya Allah. Dia juga umat Nabi ya Allah. Ya Allah, tolonglah bagi hidayah pada dia ya Allah. Itu cara kita yang tengok. Kita tak diajar benci pada umat, kita diajar sayang pada semua orang. Kita diajar untuk sayang semua orang dan ajak semua umat Nabi SAW kembali pada Allah. InsyaAllah ibu ayah maaf ya, saya teringat ustaz-ustaz saya macam tu. Ustaz-ustaz saya kalau dia cakap dia menangis. Kalau dia cakap dia akan menangis. Pasal kita kena ada sayang pada umat ni. Kita kena ada sayang. Rasa sayang pada umat. Rasa sayang, kita nak semua orang masuk syurga Allah Ta'ala. Kita nak semua orang ni dapat redha Allah Ta'ala. Walaupun kita sendiri pun, kita tahu kita ni banyak dosa. Kita banyak dosa, kita banyak kelemahan. Tapi kita kena ada rasa sayang pada umat ni dan nak ajak semua kembali pada Allah. InsyaAllah ibu ayah ya, maaf ya. Emosi sikit. Okey. Okey. Maksudnya tafsiran dia ai ajabal kufar qailin. Orang-orang kafir menjawab dalam keadaan berkata, bal ja'ana rasulun min indillah. Sebenarnya memang datang rasul daripada Allah Ta'ala. Rabbina, daripada Allah Ta'ala Tuhan kami. Mengaku Tuhan dah masa tu. Fa'anzarna wa khawwafana. Rasul tadi, utusan Allah Ta'ala tadi, pada ulama tadi, pemberi peringatan tadi, menakutkan kami akan akhirat. Memberi peringatan pada kami akan azab akhirat. Lakinna kazzabna zalikan nazira. Tetapi kami telah mendustakan pemberi peringatan tadi. Ini pengakuan mereka. Wa qulna lahu, dan kami kata kepada pendakwah tadi, Nabi tadi, ma nazzalallahu min syai'in ala lisanik. Kami kata pada Nabi tadi, Rasul tadi, Allah Ta'ala tak ada cakap, tak ada utus apa-apa lah. Allah Ta'ala tak ada wahyukan apa-apa, kamu menipu je. Walam yuhai ilaika bi syai'in. Allah Ta'ala tak wahyukan apa-apa pun. Min umuril ghaibi, daripada sebarang perkara ghaib. Kamu kata, kamu wahai Muhammad, wahai Nabi-Nabi, kamu kata ada hidup lepas mati. Mana ada Tuhan bagi tahu macam tu? Kamu boleh menipu. Ibu ayah, kenapa dipanggil Nabi? Daripada Naba'a. Naba'a ni berita. Nabi orang yang menyampaikan berita. Berita besar. Naba' ni berita besar. Apakah berita besar selain daripada nak bagi tahu hidup kita sebenar adalah lepas mati. Hidup kita sebenar lepas mati. Kalau kita tak jaga iman kita, lepas mati bahaya. Allahu Akbar. Saya cakap untuk diri sendiri lah ibu ayah ya. Wa akhbaril akhirah wa syara'i allati amarna Allah biha. Mana ada Tuhan turunkan syariat, mana ada Tuhan turunkan cerita pasal akhirat, mana ada akhirat. Mereka pertikaikan, mendustakan. Wa ma antum ayyuhar rusul illa fi zahabin anil haqq. Dan kamu semua ni yang mengaku rasul ni, diorang katalah, diorang ceritakan balik apa yang diorang kata. Kamu semua ni jauh daripada kebenaran. Wa bu'din anil sawab. Jauh daripada kebenaran, daripada benda betul. Fa hadza 'ala al-azhar min jumlati qaulil kuffar wa khitabuhum lil munzirin. Inilah dia ibu ayah kata-kata mereka kat dunia dulu. Mereka kata berhadapan dengan para rasul, para nabi, para pendakwah, para ulama yang dakwah mereka kepada Allah. Inilah kata-kata mereka. Betul Ibu Masrah, itu memang perlu kita kena tegur, bukan kita tak tegur. Okey.
Dalam dakwah kita tegurlah ya, baru kita doa. Betul ibu, kita nak kenalah tegur, tapi tegur pula, itu saya kata tadi. Tegur dalam keadaan rendah diri. Tegur dan tak boleh, contoh kita ustaz, kita tegur dalam keadaan kita rasa kita paling betul pun tak boleh juga. Kan? Kita kena tegur dalam keadaan merendah diri. Dengan kita tegur dalam keadaan menghina, dalam keadaan kita cerca dia, kita merendah-rendahkan dia, itu tak boleh. Boleh ibu ya, insyaAllah ya. Okey. Hubungan kekeluargaan pun kena betul lah. Contoh kita dakwah orang, tapi sesama keluarga kita tak jaga hubungan, adik-beradik tak jaga hubungan, tak boleh. Kita dakwah orang, tapi dengan mak kita sendiri kita biadab. Maaf saya kata ya, ada saya jumpa. Ada yang saya jumpa dengan orang bukan main lagi, tapi kalau dengan mak bapak kasar cakap. Memang saya tegur depan-depan. Tak boleh macam ni. Depan mak bapak ke main lagi. Depan ustaz ke apa ke, masya-Allah lembut. Tolong ambilkan air, hidang air, tapi depan mak bapak cakap kasar, nak salam cium tangan pun susah. Itu tak boleh. Ibu Musrah betul insya-Allah ya, betul tu. Okey, tapi kita buat dua-dua. Dakwah ni ada dakwah dengan teguran, ada dakwah dengan akhlak dan sebagainya lah. Sikit saya masuk pasal Ibu Musrah cakap kan. Ibu ayah, tak semestinya dakwah ni dengan lemah lembut ya. Ibu ayah, dakwah ni tak semestinya dengan lemah lembut. Hikmah ni tak semestinya dengan lemah lembut. Contoh ibu ayah, contoh. Seorang makcik dah tua dah, dia berjalan, depan ni jurang. Dia jalan, ataupun dia nak melintas jalan, ada kereta. Ni jalan, ada kereta. Macam ni jalan dan dia tak perasan kereta tu. Kita ni jauh sikit, dalam 20 meter. Kita nak pegang tak sempat, nak kejar tak sempat. Ibu ayah kata macam mana bahasa ibu ayah? Makcik, ada kereta makcik. Macam tu kan ibu ayah? Kereta tu laju, makcik tu dia tak perasan. Ibu ayah jarak jauh, dalam 20 meter. Ibu ayah nak kata macam mana? Makcik, ibu ayah kalau jerit, tak nampak biadab ke? Tak nampak biadab ke ibu ayah kalau jerit? Itu orang tua tu. Kena jerit. Di situ kita kena jerit kerana hikmahnya, kebijaksanaannya adalah jerit ketika itu. Supaya makcik tu perasan dan dia tahu yang ada bahaya menunggu. Begitulah juga ibu ayah. Dalam dakwah, ada ketika kita lembut. Ada ketika memang kita kena keras. Ikut situasi. Betul Ibu Khadijah. Ikut situasi. Jelas ibu ayah semua ya. Jadi ibu ayah nampak. Saya sendiri, maaf ya, ada ketika memang saya tegas dalam pengajian. Saya tegas. Contohnya, nampak saya kongsi dekat grup. Siapa keluar grup, saya tak nak ambil lagi dah. Maksudnya itu amaran keras saya. Kalau Allah Ta'ala dah pilih kita ni nak ikuti pengajian, belajar betul-betul. Kalau peluang tu dah ada, keluar grup, saya tak nak. Saya nak ambil yang betul-betul nak belajar saja. Itu buat pengajian. Memang saya tegas. Ketika tegas, bertempat macam tu lah. Saya bagi amaran siap-siap. Cuma ibu ya, ketika belajar, tak adalah saya macam tu. Ketika mengajar, saya akan jadi lembut macam ni. Lembut dan kita cakap ikut situasi. Macam tu lah ibu ayah ya. Dakwah kita macam tu insya-Allah. Oleh ibu ayah ya. Ada banyak sebenarnya benda-benda dakwah ni banyak. Saya sendiri pun belajar lagi lah insya-Allah. Cuma saya banyak belajar daripada guru-guru saya. Sikit lagi. Ibu kan ada kluster tablik tahun lepas kan yang duk kutuk macam-macam. Nampak tak? Ada tak orang tablik masa tu balas apa-apa? Ada tak balas? Ada tak ustaz-ustaz saya yang dikata macam-macam tu, ustaz-ustaz saya, Mona Mansur semua tu yang masuk TV semua tu, ada tak dia orang balas apa-apa? Langsung tak balas. Tak ada balas langsung. Kata macam-macam. Hatta nak bunuh orang tablik lah macam-macam. Nak bunuh jemaah dakwah ni. Pasal apa kena-kena bawa virus? Kan ibu ayah? Langsung tak dengar. Bahkan semua doktor hospital puji. Pada pelajar madrasah Miftaul Ulum yang dekat hospital Sungai Buloh, sampai nak balik tu nurse positif pula. Pasal apa? Diorang ni jaga sembahyang semua, masya-Allah tabarakallah ibu ayah. Memang kami diajar macam tu. Dan saya antara semua saya paling lemah sekali. Boleh ibu ayahnya tak apa insya-Allah. Jadi itu kata-kata mereka. Apa nak beritahu ibu ayah dalam ayat ni? Dalam ayat ni nak bagi tahu mereka kata sesungguhnya telah datang pada kami pemberi peringatan. Ini sebagai pengiktirafan mereka. Iktiraf mereka, pengakuan mereka betul. Padahal ibu ayah, pada malaikat tanya tu, malaikat nak jawapan ke ibu ayah? Pada malaikat tanya tu, malaikat nak jawapan ke ibu ayah? Ayat sebelumnya, alam ya'tikum nazir, malaikat tak nak jawapan pun. Kamu jawab tak jawab pun, malaikat akan tetap masukkan kamu dalam neraka. Tetapi kenapa kamu jawab dah? Kamu jawab, kamu mengaku pula tu.
pasal mereka nakkan kesiannya malaikat pada mereka. Tapi masa tu dah lambat. Jadi ibu ayah nampak tak? Maknanya daripada ayat 9 nampak tak makna dia? Nampak ibu ayahnya? Jadi daripada ayat pertama sampai 9, bila kita baca ibu ayah, kita dah nampak dah. Kita dah nampak dia punya apa tujuan Allah turunkan surah ni. Dan nampak tak tujuan surah ni. Jadi ibu ayah, kita baca surah ni kena baca dengan hati kita. Baca dengan tajwid yang betul, baca dan kita nampak tafsir harfiah dia supaya ada kesan. Tiap-tiap malam baca surah ni dengan cara macam tu akan jadi kita punya cas bateri iman kita untuk besok. Besok sampai malam cas lagi baca dengan tadabbur. Cas lagi. Besok lagi cas lagi. Nampak tak ibu ayah? Sentiasa cas iman, bateri iman kita dengan cara kita baca dengan tadabbur. Nak tadabbur tak dapat jelak kena faham apa ibu ayah? Nak tadabbur kena faham apa? Kena faham bahasa Arab. Faham bahasa Arab pula kena faham kenapa kalimah itu Allah Ta'ala gunakan. Boleh ibu ayah ya? InsyaAllah setakat itu saja. Betul, Ustaz Abi Liu, Ustaz Abi Liu tu dia mau besar dengan dakwah tabligh, alhamdulillah. Memang bagus, Ustaz Abi Liu tu contoh terbaik lah. Macam tu, insya-Allah. Orang tu kata apa pada dia pun dia senyum aja. Insya-Allah. Okey ibu ayah, setakat itu saja. Tengok ulangan nanti ibu, dalam grup. Ibu Ramlah ada dalam grup tafsir harfiah ke? Kalau tak ada ibu Ramlah WhatsApp saya. WhatsApp saya masukkan dalam grup insya-Allah ya. Ibu Ramlah WhatsApp saya. Kalau tak ada nombor, ni salin nombor saya ni 0193920567. Kalau ada, ibu WhatsApp saya lepas ni ya insya-Allah. Okey, setakat itu saja ibu ayah, mudah-mudahan bermanfaat ya insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kejap ibu ayah. Ibu ayah yang nama Acu Izzah Toya, tolong WhatsApp saya. Nombor saya dah bagi, WhatsApp saya. Yang baru-baru yang WhatsApp saya terus, saya tak tahu siapa. Kemudian siapa lagi yang baru? Ibu Masturah dah kan? Siapa lagi? Ibu Baridah 1950 ni, Ibu Baridah yang mana ya? Nanti WhatsApp saya. WhatsApp tau. Ya dan saya kenal semua insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak ibu ayah semua ya.